Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Mereka ini digunakan sebagai tenaga buruh yang berumur 15 hingga 64 tahun yang sanggup bekerja. Namun, istilah pengangguran tidak termasuk orang yang meninggalkan tenaga kerja atas sebab seperti persaraan, pendidikan tinggi dan juga hilang upaya. Pengangguran adalah petunjuk ekonomi utama kerana ia menandakan keupayaan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan dan juga menyumbang kepada pengeluaran ekonomi yang produktif. Sebagai contohnya, ramai pekerja yang menganggur dalam kadar yang tinggi bermakna jumlah pengeluaran ekonomi adalah rendah. Seterusnya mengenai ukuran pengangguran. Ukuran pengangguran yang paling kerap digunakan ialah kadar pengangguran. Kadar pengangguran ialah peratusan orang dalam tenaga buruh yang menganggur. Pengiraan kadar pengangguran dikira dengan jumlah orang yang menganggur, kemudian dibahaskan dengan jumlah tenaga buruh di negara tersebut. Lepas itu didarab dengan 100%. Menurut pakar ekonomi Keynes, sesebuah negara yang mempunyai kadar pengangguran 4% atau kurang daripadanya menunjukkan negara tersebut telah mencapai guna tenaga penuh. Kadar pengangguran yang tinggi pula menandakan kemelesetan ekonomi, manakala kadar pengangguran yang sangat rendah mungkin menandakan ekonomi yang berkembang. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran boleh diklasifikasikan kepada 4 jenis utama dalam ekonomi, iaitu pengangguran geseran, pengangguran struktur, pengangguran kitaran dan pengangguran bermusim. Dan juga setiap jenis pengangguran mempunyai punca yang berbeza. Selain itu juga terdapat 2 jenis pengangguran lain, iaitu pengangguran teknologi dan juga pengangguran tak ketara. Yang pertama ialah pengangguran geseran. Pengangguran geseran berlaku apabila pekerja secara sukarela berhenti pekerjaan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia adalah punca pengangguran yang paling biasa dan dia sentiasa berkuat kuasa dalam ekonomi. Seterusnya, pengangguran struktur. Pengangguran struktur merupakan disebabkan oleh perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi sesebuah negara. Jenis pengangguran ini berlaku kerana walaupun pekerjaan tersedia, terdapat juga ketidakpadanan atau ketidaksamaan antara perkara yang diperlukan oleh syarikat dan apa yang ditawarkan oleh pekerja yang tersedia. Selain itu, pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran berlaku disebabkan kemelesetan ekonomi dunia. Pengangguran kitaran disebabkan juga oleh permintaan yang berkurangan dalam ekonomi bagi barangan dan perkhidmatan, perniagaan yang tidak boleh menawarkan pekerjaan. Menurut ekonomi Keynesian, pengangguran kitaran adalah aset semula jadi daripada kitaran perniagaan semasa kemelesetan ekonomi. Pengangguran yang seterusnya, pengangguran bermusim. Pengangguran bermusim pula berlaku akibat perubahan musim. Pengangguran bermusim disebabkan oleh industri atau bahagian pasaran buruh yang berbeza tersedia pada musim yang berbeza. Di samping itu, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ialah tenaga buruh yang diberhentikan pekerjaan akibat daripada penggantian dengan mesin dan juga alatan moden dalam proses pengeluaran di kilang. Pengangguran ketara pula berlaku apabila penggunaan tenaga buruh melebihi keperluan yang sepatutnya digunakan. Pengangguran di Malaysia. Malaysia sebagai negara membangun menghadapi pengangguran dan ia merupakan salah satu masalah utama. Isu pengangguran yang berlaku di negara membangun merupakan salah satu isu yang terpenting berbanding daripada negara maju. Jika kadar pengangguran yang berlebihan berterusan, ia akan memberi kesan negatif kepada ekonomi yang menyebabkan keadaan ekonomi menjadi tidak stabil yang telah dilihat semasa krisis kewangan pada tahun 1997 dan juga 2008 di mana ekonomi semakin perlahan dan rendah. Pengangguran di Malaysia secara relatifnya rendah dan stabil pada sekitar 4% yang bermakna ekonomi negara hampir mencapai guna tenaga penuh. Malaysia pula telah mencapai tahap pengangguran terendah pada 2014 dengan kadarnya 2.85%. Kini, sektor perindustrian Malaysia telah menjadi penyumbang yang kuat kepada KDNK dan menyediakan sekitar 30% peluang pekerjaan. Walau bagaimanapun, sekurang-kurangnya 50% daripada KDNK dijana oleh sektor perkhidmatan. Keadaan ini memandangkan ekonomi negara yang kukuh dan juga berkembang. Purata KDNK per kapita turut berkembang pada kadar yang meningkat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran di sesebuah negara. Antara faktor yang pertama adalah KDNK benar. Secara amnya, KDNK benar dan kadar pengangguran mempunyai hubungan yang negatif, iaitu apabila kadar pengangguran meningkat, ia akan menunjukkan kejatuhan dalam kadar KDNK benar. Oleh sebab itu, KDNK benar haruslah meningkat supaya pengangguran di sesebuah negara menurun. Menurut Auckland's Law, apabila mempunyai peningkatan sebanyak 1% dalam pengangguran, ia akan menunjukkan kejatuhan sebanyak 2% dalam KDNK benar. Seterusnya, faktor lain yang mempengaruhi pengangguran adalah lebihan penawaran buruh dalam ekonomi. Hal ini akan berlaku apabila ekonomi sesebuah negara tidak berkembang dan tidak mempunyai aktiviti ekonomi yang dijalankan, majikan tidak dapat menyediakan peluang pekerjaan. Oleh sebab itu, terdapat lebihan penawaran buruh dalam ekonomi. Dengan itu, ramai orang tidak dapat memperolehi pekerjaan kerana tidak mempunyai pekerjaan disediakan dalam keadaan tersebut. Terdapat juga faktor lain yang mempengaruhi lebihan penawaran buruh ini berlaku seperti faktor gaji, inflasi dan sebagainya. Faktor gaji merupakan apabila gaji rendah diperuntukkan kepada seseorang pekerja, mereka tidak dapat bersedia untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Oleh sebab itu, pengangguran akan berlaku. Seterusnya, faktor lain yang mempengaruhi pengangguran adalah kitaran perniagaan. Sekiranya ekonomi di sesebuah negara tidak stabil dan juga berada pada keadaan yang tidak menentu, keadaan pengangguran di negara tersebut akan bertambah merosot dan permintaan aktiviti juga bertambah. Hal ini kerana semasa ekonomi negara tersebut tidak stabil, majikan tidak dapat menyediakan peluang pekerjaan. Oleh tersebut itu, pekerja tidak dapat merebut untuk mendapatkan pekerjaan dan akan turut menyumbang kepada pengangguran. Oleh sebab itu, keadaan ekonomi di sesebuah negara haruslah sentiasa stabil supaya dapat menjaga pengangguran di negara tersebut dan berada pada kadar yang rendah sentiasa.
Di samping itu, faktor lain adalah sikap manusia itu sendiri. Kadang-kadang seseorang itu bercuai dan juga menyebabkan mereka untuk tidak untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Hal ini kerana mereka sentiasa mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan mereka ataupun sesuai dengan keselesaan mereka. Mereka tidak bersedia untuk menerima apa jua pekerjaan pada keadaan tersebut. Oleh sebab itu, mereka sentiasa menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan mereka. Dengan itu, kadar pengangguran akan bertambah dan juga meningkat kerana mereka menunggu sahaja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Seterusnya, mendapat juga kadang-kadang seseorang itu tidak akan bekerja di sesebuah tempat untuk tempoh yang lama dan mereka suka untuk berhenti dalam majikan tersebut. Dengan itu, kadar pengangguran di negara tersebut akan menurun dan meningkat mengikut keadaannya. Sikap manusia yang sentiasa menganggap untuk mendapatkan gaji yang tinggi juga mendorong dalam pengangguran kerana mereka sentiasa hendak untuk mendapatkan gaji yang tinggi dan mereka tidak menerima gaji yang rendah. Oleh itu, mereka hendak pekerjaan yang lebih stabil dan tidak bersedia untuk menerima pekerjaan yang mempunyai gaji yang rendah. Oleh itu, mereka tidak akan bersedia ataupun cuba untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor lain adalah pelaburan langsung asing. Pelaburan langsung asing ini merupakan faktor yang penting dan juga penggerak yang utama kepada pengangguran ini kerana apabila pelaburan di sesebuah negara meningkat dan mempunyai pendapatan yang banyak, ia akan menjana peluang pekerjaan yang lebih banyak berbanding dengan faktor yang lain. Oleh sebab itu, pelaburan langsung asing di sesebuah negara haruslah meningkat supaya dapat menjaga kadar pengangguran di negara tersebut dan mengadakan di kadar yang rendah sahaja. Secara kesimpulan, dapat disimpulkan bahawa faktor-faktor ini haruslah dipertikaikan supaya dapat menjaga kadar pengangguran di sesebuah negara. Pengangguran di sesebuah negara haruslah sentiasa berada pada kadar yang rendah dan sentiasa berada pada lingkupan 4% supaya dapat menjaga ekonomi negara tersebut. Hal ini kerana pengangguran di sesebuah negara akan menyumbang kepada pembangunan sesebuah negara. Individu, keluarga dan masyarakat semuanya terjejas secara negatif oleh pelbagai kesan negatif pengangguran. Antara akibat yang paling ketara ialah yang disenaraikan di bawah. Pengangguran juga memberi impak yang besar terhadap sesebuah negara. Kesan negatif pengangguran terhadap negara yang pertama ialah akan mengurangkan pendapatan negara. Kesan pertama, pengangguran yang merugikan negara ialah penurunan dalam hasil. Apabila kadar pengangguran tinggi, pemilik perniagaan akan melihat penurunan dalam hasil atau keuntungan. Akibatnya, kerajaan akan dapat mengurangkan cukai pendapatan dan keuntungan korporat sekaligus mengurangkan bayaran negara. Ini juga mengakibatkan peningkatan bilangan orang yang hidup dalam kemiskinan. Peratusan pengangguran yang tinggi akan memberi kesan peningkatan kadar kemiskinan negara. Bagi kesan ekonomi pula, kesan kemiskinan menghasilkan peningkatan dalam perbelanjaan kerajaan. Perbelanjaan tambahan ini disebabkan kerajaan perlu menampung kos pembasmian kemiskinan yang merupakan jumlah yang besar. Pelaburan yang besar ini akan dibuat untuk menampung pembelajaran, inisiatif pembasmian kemiskinan dan seterusnya akan menyebabkan usaha pembangunan lain terjejas akibat daripada perbelanjaan yang didatakan di atas. Hal ini demikian kerana kerajaan terpaksa mewujudkan banyak inisiatif untuk menyelesaikan isu kemiskinan. Individu juga akan mengalami kesan buruk akibat daripada isu kadar pengangguran yang tinggi. Pengaruh ke atas orang adalah cabaran paling ketara kerana ia memberi kesan secara langsung kepada individu. Sekiranya graduan mendapati diri mereka tidak dapat mencari pekerjaan, gejala sosial mereka akan menjadi lebih teruk. Mereka bersedia untuk mengambil bahagian dalam jenayah haram seperti merompak, merogol, membunuh dan aktiviti lain yang serupa untuk mendapatkan wang akibat daripada isu pengangguran. Sesetengah individu akan membunuh ahli keluarga mereka sendiri untuk mencapai matlamat kewangan mereka. Seterusnya, individu yang menganggur berkemungkinan akan mengalami kesukaran untuk memenuhi kehidupan, yang memaksa mereka bergantung kepada bantuan orang lain untuk mengekalkan taraf hidup mereka. Jika mereka tidak bekerja, mereka juga tidak akan dapat mengetepikan wang untuk menampung pembelajaran biasa mereka. Apabila penganggur masih mempunyai bil untuk membayar perkara seperti rumah dan kenderaan, ia meletakkan mereka dalam kedudukan di mana mereka tidak mendapat balik pinjaman. Namun begitu, terdapat segelintir penganggur yang tidak memikirkan dan membuat pinjaman haram. Di samping itu, graduan yang mengganggu akan terpaksa berhadapan dengan tekanan emosi yang datang dengan berurusan dengan keluarga dan masyarakat sepanjang hayat mereka. Sebilangan besar graduan beranggapan bahawa mereka akan dinilai miskin jika mereka tidak segera mencari kerja selepas tamat pengajian. Akibat daripada mempunyai kepercayaan yang tidak baik, seseorang akan mengalami perasaan rendah diri dan kurang keyakinan diri. Orang yang telah tidak bekerja untuk jangka masa panjang lebih berkemungkinan dengan kesan negatif tekanan mental sepanjang hidup mereka. Kesimpulannya, pengangguran bukan sahaja masalah bagi individu yang tiada pekerjaan, tetapi ia juga menjadi masalah kepada masyarakat apabila banyak tenaga kerja yang ada. Isu pengangguran yang berlarutan memberi kesan buruk bukan sahaja kepada negara secara keseluruhannya, malah kepada keluarga juga. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah mengatasi pengangguran. Antara langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melaksanakan dasar kewangan mengembang. Contohnya, kerajaan boleh mengawal bekalan wang dan kadar bunga dalam ekonomi negara, iaitu dengan menambahkan bekalan wang dan menurunkan kadar bunga. Ini akan mengurangkan kos pinjaman dan dapat meningkatkan perbelanjaan agregat melalui pertambahan perbelanjaan pengguna dan pelaburan. Oleh itu, kenaikan perbelanjaan agregat akan meningkatkan guna tenaga dan mengurangkan masalah pengangguran.
Selain itu, kerajaan juga boleh mewujudkan dasar fiskal mengembang. Kerajaan perlu melaksanakan dasar fiskal mengembang melalui pengurangan cukai, iaitu dengan mengurangkan kadar cukai pendapatan individu. Pengurangan cukai individu dapat meningkatkan pendapatan boleh guna penduduk, sejurus dapat meningkatkan pembelanjaan agregat dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan ini, masalah pengangguran dapat diatasi apabila guna tenaga dalam ekonomi turut meningkat. Mobiliti buruh juga dapat ditingkatkan, iaitu dengan membaiki sistem perhubungan dan pengangkutan untuk mengatasi masalah kesukaran perpindahan tenaga buruh. Contohnya, menyediakan kemudahan tempat tinggal atau pos pengangkutan untuk memudahkan tenaga buruh berpindah dari kawasan yang mempunyai ramai tenaga buruh kepada kawasan yang kurang tenaga buruh. Di samping itu, masyarakat harus mengubah sikap memilih dalam pekerjaan. Mereka perlu menerima dengan hati yang terbuka jika mereka ditawarkan peluang pekerjaan mengikut kemampuan masing-masing tanpa memandang jumlah gaji yang ditawarkan kepada mereka. Walaupun gaji yang ditawarkan rendah, mereka perlu menerima tawaran itu kerana sekurang-kurangnya mereka dapat menampung kos perbelanjaan harian mereka. Oleh itu, mereka dapat meningkatkan pendapatan persediaan dan mampu meningkatkan taraf hidup mereka dengan lebih baik. Akhir sekali, kerajaan juga boleh melaksanakan dasar sebelah penawaran. Contohnya, kerajaan boleh menurunkan cukai import bagi bahan mentah. Dengan menurunkan cukai import bagi bahan mentah, kos pengeluaran para pengeluar akan berkurang. Pengurangan kos akan menaikkan keuntungan firma, seterusnya mendorong firma untuk menambahkan tingkat output. Apabila firma ingin meningkatkan tingkat output, maka pengangguran akan berkurang kerana tenaga kerja diperlukan. Isu utama dalam ekonomi sesebuah negara ialah pengangguran. Pengangguran merupakan satu isu yang kebiasaannya dihadapi bagi sesebuah negara yang mempunyai pasaran buruh yang dinamik. Pengangguran juga boleh berlaku dalam jangka masa pendek maupun dalam jangka masa panjang. Bagi mengenal pasti terhadap pengangguran sesebuah negara, beberapa indikator lain seperti bilangan tenaga buruh yang terdiri daripada penduduk bekerja dan penganggur, kadar penyertaan tenaga buruh dan luar tenaga buruh juga turut dikaji bagi melengkapkan statistik utama tenaga buruh di Malaysia. Didapati bahawa tenaga buruh pada tahun 2015 ialah sebanyak 14.5 juta orang dan terus meningkat kepada 14.7 juta orang pada tahun 2016. Tenaga buruh di Malaysia pada tahun 2016 meningkat sebanyak 1% berbanding tahun 2015. Peningkatan ini berlaku disebabkan oleh berlakunya peningkatan dalam bilangan penduduk yang bekerja sebanyak 96,000 orang, iaitu meningkat dari 14.1 juta orang kepada 14.2 juta orang. Bilangan penganggur pada tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebanyak 53,800 orang, iaitu daripada 450,300 pada tahun 2015 kepada 504,100 pada tahun 2016. Pada tahun 2017, bilangan tenaga buruh di Malaysia turut mengalami peningkatan sebanyak 2%, iaitu sebanyak 15 juta orang pada tahun 2017 berbanding dengan 14.7 juta orang pada tahun 2016. Peningkatan bilangan tenaga buruh ini disumbangkan oleh bilangan penduduk bekerja sebanyak 286,300 orang, iaitu seramai 14.2 juta orang pada tahun 2016, seterusnya meningkat kepada 14.5 juta orang pada tahun 2017. Berbeza dengan bilangan penganggur yang mengalami pengurangan daripada 504,1 ribu orang pada tahun 2016 kepada 503,3 ribu orang pada tahun 2017. Bilangan tenaga buruh pada tahun 2018 ialah sebanyak 15,3 juta orang berbanding dengan bilangan tenaga buruh pada tahun 2017, iaitu sebanyak 15 juta orang. Didapati bahawa bilangan tenaga buruh pada tahun 2018 meningkat sebanyak 2% berbanding dengan bilangan tenaga buruh pada tahun 2017. Peningkatan tenaga buruh ini disumbangkan oleh penduduk yang kerja, iaitu seramai 299,200 orang, iaitu daripada 14,5 juta orang pada tahun 2017 kepada 14,8 juta orang pada tahun 2018. Bilangan pengangguran turut mengalami peningkatan pada tahun 2018, iaitu seramai 504,3 orang berbanding dengan 503,3 orang pada tahun 2017. Pada tahun 2019, bilangan tenaga buruh mengalami peningkatan sebanyak 2%, iaitu daripada 15,3 juta orang pada tahun 2018 kepada 15,6 juta orang pada tahun 2019. Daripada jumlah tersebut, didapati bahawa seramai 9,5 juta orang merupakan tenaga buruh lelaki dan selebihnya, iaitu 6,1 juta orang merupakan tenaga buruh perempuan. Peningkatan ini berlaku disebabkan oleh berlakunya peningkatan dalam bilangan penduduk yang bekerja, iaitu seramai 297,4 ribu orang, iaitu daripada 14,8 juta orang pada tahun 2018 kepada 15,1 juta orang pada tahun 2019. Bilangan penduduk yang mengalami pengangguran juga turut meningkat, iaitu seramai 504,3 ribu orang pada tahun 2018 kepada 508,2 ribu orang pada tahun 2019. Daripada data ini, pengkaji dapat simpulkan bahawa bilangan tenaga buruh di Malaysia dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang mengalami peningkatan secara berterusan dipengaruhi oleh bilangan penduduk yang bekerja dan bilangan penduduk yang menganggur. Rumus kadar pengangguran perlu diambil kira untuk mengira kadar pengangguran di negara Malaysia. Untuk mengira kadar pengangguran, jumlah penganggur perlu dibahagikan dengan jumlah tenaga buruh, kemudiannya didarabkan dengan 100. Didapati bahawa kadar pengangguran dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami 3 pola yang berbeza, iaitu pola meningkat, pola mendatar dan pola menurun. Didapati bahawa kadar pengangguran di Malaysia pada tahun 2015 ialah sebanyak 3.1%, iaitu kadar pengangguran yang terendah di antara 5 tahun yang dikaji. Pada tahun 2016, kadar pengangguran di Malaysia didapati meningkat sebanyak 3.4%.
Kita dapat lihat bahawa kadar pengangguran dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami pola yang mendatar apabila kadar pengangguran pada tahun 2017 juga mempunyai peratus yang sama seperti tahun 2016, iaitu sebanyak 3.4%. Pada tahun 2018, didapati bahawa kadar pengangguran menurun daripada 3.4% pada tahun 2017 kepada 3.3%. Kemudian, pola mendatar ditunjukkan semula dari tahun 2018 hingga tahun 2019, iaitu masing-masing dengan peratusan sebanyak 3.3%. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kadar pengangguran di Malaysia pada kelima-lima tahun yang dikaji, iaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2019, berada di paras bawah 4%. Menurut ilmu ekonomi, sesebuah negara yang mempunyai kadar pengangguran 4% atau kurang menunjukkan negara tersebut telah mencapai guna tenaga penuh. Ini bermakna, negara Malaysia telah mencapai guna tenaga penuh dalam aktiviti ekonomi sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2019. Aktiviti ekonomi penduduk pada keseluruhannya bergantung kepada ciri-ciri demografis sesuatu populasi. Perbezaan inilah yang diukur dengan kadar aktiviti ekonomi tertentu yang mana ianya dikenali sebagai kadar penyertaan tenaga buruh. Kadar penyertaan tenaga buruh dapat diinterpretasikan sebagai perkadaran penduduk dalam tenaga buruh kepada penduduk dalam umur bekerja, iaitu 15 hingga 64 tahun dalam bentuk peratusan. Untuk membuat kajian terhadap kadar penyertaan tenaga buruh, pengkaji telah memilih untuk membuat perbandingan dari segi jantina dan kumpulan umur pada tahun kajian, iaitu tahun 2015 hingga tahun 2019. Untuk mengira kadar penyertaan tenaga buruh, bilangan penduduk dalam tenaga buruh perlu dibahagikan dengan bilangan penduduk umur bekerja dan didarabkan dengan 100. Pada tahun 2015, kadar penyertaan tenaga buruh bagi jantina perempuan mencapai 54.1%. Penyertaan perempuan dalam pasaran buruh adalah tinggi, yang mana ianya melebihi 58% bagi tiga kumpulan umur, iaitu 25 hingga 34 tahun, 35 hingga 44 tahun, dan 45 hingga 54 tahun. Di samping itu, penyertaan tenaga buruh pada tahun 2015 bagi jantina lelaki pula berada pada kadar 80.6%. Secara keseluruhannya, kadar penyertaan tenaga buruh pada tahun 2015 menunjukkan bahawa lelaki masih lebih tinggi berbanding perempuan bagi setiap kumpulan umur. Secara jumlahnya, kadar penyertaan tenaga buruh pada tahun 2015 berada pada kadar 67.9%. Pada tahun 2016, didapati bahawa jumlah kadar penyertaan tenaga buruh berkurang kepada 67.7% berbanding tahun 2015. Kadar penyertaan tenaga buruh bagi jantina wanita meningkat sebanyak 0.2% berbanding tahun 2015. Penyertaan perempuan dalam pasaran buruh bagi kumpulan umur 25 hingga 34 tahun, 35 hingga 44 tahun, 45 hingga 54 tahun adalah lebih tinggi berbanding kadar penyertaan tenaga buruh perempuan di peringkat nasional, iaitu masing-masing berada pada kadar 73.4%, 66.8% dan 57.1%. Penyertaan tenaga buruh bagi kumpulan lelaki pula ialah 80.2% pada tahun 2016. Kadar penyertaan tenaga buruh lelaki dari kumpulan umur 55 hingga 64 tahun mencatatkan penurunan paling tinggi, iaitu sebanyak 2.5%. Penyertaan lelaki dalam pasaran buruh yang melebihi 90% berlaku pada tiga kumpulan umur yang berbeza, iaitu 25 hingga 34 tahun, 35 hingga 44 tahun dan 45 hingga 54 tahun. Secara keseluruhannya, kadar penyertaan tenaga buruh lelaki masih lebih tinggi berbanding perempuan bagi semua kumpulan umur. Kadar penyertaan tenaga buruh pada tahun 2017 meningkat sebanyak 0.3% kepada 68% berbanding 67.7% pada tahun 2016. Kadar penyertaan tenaga buruh perempuan didapati terus meningkat kepada 54.7%. Penyertaan perempuan dalam pasaran buruh bagi kumpulan umur 25 hingga 34 tahun, 35 hingga 44 tahun dan 45 hingga 54 tahun dalam lebih tinggi berbanding kadar penyertaan tenaga buruh perempuan di peringkat nasional, iaitu masing-masing dengan kadar 74%, 67.5% dan 57.1%. Kadar penyertaan tenaga buruh lelaki pula didapati berkurang kepada 80.1%. Kumpulan umur 55 hingga 64 tahun bagi kadar penyertaan tenaga buruh lelaki telah mencatatkan penurunan tertinggi pada tahun 2017, iaitu sebanyak 1%, manakala kumpulan umur 25 hingga 34 tahun pula mencatatkan peningkatan sebanyak 0.4%. Secara keseluruhannya, kadar penyertaan tenaga buruh lelaki masih berada pada kadar yang lebih tinggi berbanding perempuan bagi semua kumpulan umur. Pada tahun 2018, kadar penyertaan tenaga buruh didapati meningkat sebanyak 0.3% kepada 68.3% berbanding 68% pada tahun 2017. Kadar penyertaan tenaga buruh bagi golongan perempuan terus meningkat kepada 55.2%. Penyertaan perempuan dalam pasaran buruh bagi kumpulan umur 25 hingga 34 tahun, 35 hingga 44 tahun, 45 hingga 54 tahun adalah lebih tinggi daripada kadar penyertaan tenaga buruh perempuan di peringkat nasional, yang mana masing-masing berkadar 73.6%, 67.9% dan 58.8%. Kadar penyertaan tenaga buruh lelaki pula meningkat kepada 80.4% berbanding tahun sebelumnya.
Kadar penyertaan tenaga buruh lelaki daripada kumpulan umur 15 hingga 24 tahun mencatatkan peningkatan tertinggi iaitu sebanyak 1.2% kepada 51%. Bagi kumpulan umur 35 hingga 44 tahun pula, peningkatan turut berlaku dalam kadar penyertaan tenaga buruh lelaki iaitu sebanyak 0.3% dan meningkat kepada 97.7%. Secara keseluruhannya, kadar penyertaan tenaga buruh lelaki masih lebih tinggi berbanding perempuan bagi semua kumpulan umur. Kadar penyertaan tenaga buruh pada tahun 2019 meningkat kepada 68.7% dengan peningkatan sebanyak 0.4% berbanding dengan 68.3% pada tahun 2018. Kadar penyertaan tenaga buruh perempuan dengan pola peningkatan pada tahun 2019 terus meningkat kepada 55.6%. Penyertaan tenaga buruh perempuan dalam pasaran buruh bagi kumpulan umur 25 hingga 34 tahun, 35 hingga 44 tahun, 45 hingga 54 tahun adalah lebih tinggi berbanding kadar penyertaan tenaga buruh perempuan di peringkat nasional, iaitu masing-masing mempunyai kadar pada 73.7%, 68% dan 58.9%. Kadar penyertaan tenaga buruh lelaki pula ialah sebanyak 80.8% pada tahun 2019. Kadar penyertaan tenaga buruh lelaki daripada kumpulan umur 15 hingga 24 tahun terus mencatatkan peningkatan tertinggi iaitu sebanyak 2.2%. Secara keseluruhannya, kadar penyertaan tenaga buruh lelaki masih mempunyai kadar yang lebih tinggi berbanding perempuan bagi semua kumpulan umur bekerja. Luar tenaga buruh pula didefinisikan sebagai penduduk yang tidak dikelaskan sebagai bekerja atau menganggur. Mereka yang termasuk dalam kategori luar tenaga buruh ini ialah suri rumah, pelajar, mereka yang telah bersara atau disebut sebagai pesara atau tidak berkeupayaan dan juga mereka yang tidak berminat untuk mencari pekerjaan. Luar tenaga buruh juga terlibat dengan dua pola yang berlainan iaitu pola meningkat dan mendatar. Luar tenaga buruh didapati meningkat dari tahun 2015 iaitu sebanyak 6.9 juta orang kepada 7 juta orang pada tahun 2016 dan terus meningkat hingga tahun 2017 iaitu seramai 7.1 juta orang. Kemudiannya terus mendatar sehingga tahun 2019 iaitu sebanyak 7.1 juta orang. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat 6 sebab penduduk di Malaysia tidak mencari kerja dari tahun 2015 hingga tahun 2019 iaitu masih belajar, tanggungjawab keluarga, akan melanjutkan pelajaran, hilang upaya, tidak minat mencari kerja dan sudah bersara. Ini menunjukkan isu pengangguran yang dihadapi oleh negara Malaysia sepanjang tempoh kajian iaitu dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Isu pengangguran menunjukkan arah aliran kadarnya berada pada keadaan baik mahupun mengalami 3 pola yang berbeza iaitu pola meningkat, pola mendatar dan juga pola menurun sepanjang 5 tahun kajian. Suatu perekonomian negara dikatakan baik jika pada suatu ketika tingkat kadar pengangguran mempunyai 4% atau kurang daripadanya dengan mencapai guna tenaga penuh. Dengan ini dapat jelaslah bahawa negara Malaysia sudah mencapai guna tenaga penuh sepanjang tempoh kajian dengan mempunyai kadar pengangguran kurang daripada 4%. Dengan ini, kerajaan dan juga pihak yang berkuasa berusaha lagi untuk mengekatkan pencapaiannya dalam aktiviti ekonomi negara.